أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب يسر ولا تعسر فإن التيسير عليك يسير. ربي تمم بالخير. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat menunaikan solat fardu subuh berjemaah. Kemudian kita masih lagi kekal duduk berzikir, berdoa kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kita untuk bersama-sama memperdengarkan sedikit perkongsian. Moga-moga ianya mendatangkan manfaat buat kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Kita menggunakan kitab yang diberi nama Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Sebuah kitab yang menceritakan tentang seorang peribadi yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia ini mendapat tempat yang pertama di sisi Allah, cemerlang 100% daripada sudut ibadah, ketakwaan dan keimanan dia. Kitab ini menceritakan tentang seorang pribadi yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu nabi kita. Pengarang kitab Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri menulis kitab ini yang di mana ianya merupakan juara penulisan sirah, dan diangkat sebagai sebuah kitab yang mana susunannya mengikut tarikh dan waktu kejadian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan hinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Kita masih lagi berada dalam fasa permulaan pengenalan sirah, di mana pengarang kitab kita pada awal-awal beliau menceritakan mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih lokasi sirah tersebut. Bila sebut sirah ini, dekat mana ianya terjadi, dan pengarang kitab dan para ulama telah menulis bahawa paling banyak terjadi peristiwa sirah ini di dua tempat, iaitu Mekah dan juga Madinah. Sebab itu pengarang kitab kita dibahagikan kepada dua fasa. Fasa yang pertama adalah fasa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 53 tahun di Mekah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah duduk di Madinah sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat selama 10 tahun. Jadi 53 tahun campur 10 tahun adalah 63 tahun. 63 tahun itulah umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan, saya rasa dah 3 bulan rasanya, pada pertemuan yang terdahulu kita dah lihat bagaimana kisah sirah ini dimulakan, mana pengarang kitab kita menulis siapakah yang membuka Mekah. Sebab peristiwa sirah ini dia akan bermula di Mekah. Jadi pengarang kitab tulis di manakah lokasi dan siapakah yang mula-mula membuka Mekah ini. Jadi pengarang kitab kita memasukkan kisah sirah Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim ini dialah yang pergi ke Mekah membawa isterinya iaitu Hajar dan juga Ismail, ditinggalkan di situ. Dan kita dah lihat juga secara terperinci tentang sirah tersebut, di mana ketika itu Mekah tak ada pun kehidupan, binatang buas pun tak ada,
air pun tak ada, tumbuh-tumbuhan pun tak ada orang pun yang tinggal di Mekah, satu lembah yang kering kontang. Kalau kita nak bayangkan hari ini, tuan-tuan cabutlah Kaabah tu, Masjidil Haram, hotel-hotel di sekeliling tu, itulah rupa asal Mekah suatu ketika dahulu. Dan di mana Allah Subhanahu Wa Taala memurniakan Zamzam. Apabila ada Zamzam, ada air, maka bermulalah kehidupan. Mana kita dah lihat dah, ketika itu kabilah daripada Bani Jurhum. Bani Jurhum ni dia nampak ada sumber air, dia minta kepada Hajar untuk tinggal di sekitar tersebut. Dia minta izin. Maka berkembang kehidupan di Mekah, di mana dari situlah Nabi Ismail dikurniakan berkahwin dengan salah seorang wanita daripada Bani Jurhum. Dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala 12 orang anak lelaki, 12 anak orang lelaki, dan berkembang kepada 12 kabilah. Dan anak-anak keturunan Nabi Ismail, iaitu Qaidar bin Ismail, dialah yang menetap di Mekah. Daripada jalur keturunan inilah akan lahir siapa dia? Datuk ataupun moyang Rasulullah yang bernama Adnan, yang ke-21. Kenapa saya kata 21? Kerana Rasulullah SAW sendiri yang mengiktiraf keturunan Nabi daripada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, sehinggalah yang ke-21 Rasulullah berhenti di situ, Adnan. Dan Nabi kata, aku ingat keturunan aku sehingga nama Adnan, dan selebihnya kamu tanggunglah sendiri. Maksudnya ada orang tulis salah silah Rasulullah SAW sampai Nabi Ismail, ataupun ada sampai Nabi Adam. Kita tengok ada orang buat poster besar, dia tulis daripada nama Rasulullah SAW sampai Nabi Adam. Tapi daripada mulut Rasulullah SAW yang mulia, Nabi kata, aku ingat keturunan aku. Maksudnya Nabi sebut nama Nabi, nama ayah Rasulullah, nama datuk Rasulullah, sehinggalah yang ke-21, iaitu Adnan. Dan kenapa peristiwa sirah ini berlaku di Mekah? Salah satunya adalah Nabi Ibrahim nanti dia akan membina Kaabah di situ. Dia akan membina Kaabah bersama dengan anak dia, Ismail. Yang mana kita tengok ujian Nabi Ibrahim dan Nabi Allah Ismail ini, yang perlu dilaksanakan adalah Nabi Ibrahim perlu menyembelih anak dia. Dan kali ini Nabi Allah Ibrahim bertanya kepada anak dia untuk bina Kaabah, sedangkan nak sembelih pun Ismail setuju. Ini kan pula untuk membina Kaabah. Lalu dibinalah Kaabah. Setelah dibina Kaabah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara maksud doa-doa tersebut ada dalam surah Ibrahim ayat 35 hingga 37. Apa yang Nabi Ibrahim minta? Nabi Ibrahim minta, ya Allah, terimalah ibadah kami. Terima ibadah. Samalah macam kita. Kalau kita solat, habis solat, minta dekat Allah, ya Allah, terimalah solat kita yang tadi. Mana solat kita yang kita tak tahu berapa kualitinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dalam solat kita banyak berkhayal. Dalam solat barulah kita teringat dekat mana kita letak kunci kereta kita. Kan petakaran rupanya ada urusan lain. Tengah solatlah kita berangan. Maka dalam banyak kelompongan solat kita minta pada Allah, ya Allah, terimalah ibadah kami. Samalah juga dengan kita berpuasa. Apabila kita berpuasa, banyak kelompongan kita dalam puasa, kita tahan diri kita daripada lapar dan dahaga. Dalam pada kita puasa tu, mulut kita ada kita tak jaga. Maka dengan kelompongan inilah kita minta kepada Allah supaya Allah terima ibadah kita. Selain itu, Nabi Ibrahim juga minta kepada Allah, ya Allah, matikan kami dalam Islam. Besar permintaan Nabi Ibrahim ini.
Ya Allah, matikan kami dalam Islam. Kita tak tahu pengakhiran kehidupan kita. Memang hari ini kita duduk di dalam masjid, kita boleh solat, kita boleh baca Quran. Kita tak tahu pengakhiran hidup kita bagaimana yang Allah nak tentukan. Sebab tu kena selalu minta kepada Allah, ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Kita tak tahu pengakhiran kehidupan kita. Samalah juga dalam sirah Rasulullah nanti kita akan lihat di mana seorang Yahudi dia masuk perang Uhud. Kali pertama dia masuk Islam. Ketika itu Rasulullah SAW menyeru seruan jihad, iaitu perang Uhud. Dia masuk dalam perang tersebut, kemudian dia mati ataupun syahid dalam perang tersebut. Rasulullah puji lelaki ini. Rasulullah kata beliau ini ahli syurga dalam keadaan belum ada satu sujud pun lagi dilaksanakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu kita tak tahu pengakhiran kehidupan seseorang itu. Walaupun kita nampak dia dalam keadaan teruk dan jahil ataupun dalam keadaan memang dia menentang Islam, kita tak tahu bahawa Allah nak tentukan perakhiran dia macam mana. Dan kita tak tentu juga dalam kehidupan kita. Kita solat, kita sembahyang, kita baca Al-Quran, kita pun tak tahu apa yang Allah nak tentukan. Sebab itulah Nabi Ibrahim minta permintaan yang besar, iaitu matikan kami dalam Islam. Kemudian Nabi Ibrahim minta apa lagi? Selepas membina Kaabah, Nabi Ibrahim berdoa. Nabi Ibrahim minta, ya Allah, lahirkan dari kami zuriat-zuriat yang beriman. Kemudian lepas habis bina Kaabah, daripada keturunan itulah Rasulullah SAW lahir. Maksudnya daripada jalur keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail ada anak, iaitu nama Qaidar bin Ismail. Turun daripada situlah lahir Tuan Nabi, iaitu Adnan. Daripada jalur keturunan Adnan inilah nanti akan lahir Rasulullah SAW. Kita nak tengok pada hari ini agama apa. Betul ke orang-orang Quraisy Mekah ni dia menyembah berhala? Betul ke mereka menyembah berhala? Sedangkan pada ketika itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah selesai membina Kaabah, disyariatkan untuk tawaf di Kaabah tersebut. Dan ajaran itu adalah ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah benar bahawasanya orang-orang Mekah ni memang azalinya mereka menyembah berhala? Hari ini kita nak tengok dari mana datangnya kisah penyembahan berhala ini. Agama mereka adalah ajaran Nabi Ibrahim. Mereka menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Maksudnya daripada tuan Nabi, moyang Nabi, jalur daripada Ka'ab, daripada Murrah, itu semua datuk Rasulullah SAW yang atas sekali. Kemudian pada ketika zaman tersebut lahir seorang lelaki, nama dia siapa? Nama dia Amru bin Luhai. Dia ini dalam kalangan Mekah ataupun Quraisy orang yang disegani. Maksudnya kalau kita katakan dekat kota Seri Emas ni, dia ni seorang lelaki yang dikenali oleh ramai. Orang yang kaya, sudahlah kaya, dia ni rajin bersedekah, suka tolong orang, bantu orang, beri orang yang lapar itu makan. Kemudian dia banyak membantu orang-orang di Mekah. Selain itu, dia juga dikenali dengan kebijaksanaan dia, kepandaian dia, dan juga dia ini merupakan orang yang paling dihormati di Mekah. Siapa dia? Amru bin Luhai. Maksudnya dia disegani, dihormati, pandangan dia pasti akan diterima oleh penduduk-penduduk Mekah. Apa yang dia buat? Satu hari dia pergi ke Syam. Bila sebut Syam ini, dia merujuk kepada Syria, Palestin dan juga Iraq. Satu kelompok itu, satu negara itu digelar sebagai Syam.
Satu hari dia pergi Syam, di mana Syam ini adalah satu bumi. Kalau orang nak berdagang ke, nak berniaga ke, dia akan pergi ke Syam. Sampailah satu hari Rasulullah SAW pernah diracun. Racun itu dibeli di Syam. Maksudnya nak kata Syam ini adalah tumpuan orang-orang bangsa-bangsa Arab untuk mendapatkan apa-apa saja kelengkapan. Maksudnya di situlah ada pinggan korel sebagai contoh, di situlah ada langsir, kain-kain yang cantik, ataupun di situlah kalau nak cari baju-baju ke pakaian-pakaian yang indah, carilah di Syam. Sebab tu orang berdagang di Syam. Jadi Amru bin Luhai ini dia pergi di Syam. Di situ ada tamadun Rom, salah satu tamadun yang canggih dan maju pada ketika itu selepas Parsi. Mereka melihat Amru bin Luhai ini, dia lihat orang-orang di situ menyembah patung. Maksudnya mereka buat patung, ukiran yang cantik, ada warna, diperindahkan lagi kekemasan ukiran dia tu. Jadi banyak patung. Jadi Amru bin Luhai ini dia daripada Mekah. Bila dia daripada Mekah, dia sampai dekat Syam, dia nampak sesuatu yang belum pernah lagi dia lihat, iaitu orang-orang di sana mereka menyembah berhala ataupun patung. Jadi dia kagum, dia bawa balik daripada Syam tersebut, dia bawa balik ataupun dia beli patung. Antaranya patung yang dia beli adalah patung Hubal. Dia bawa balik patung, dia beli patung yang paling besar sekali lah. Dia beli patung yang paling besar, yang paling canggih, iaitu patung Hubal. Dia bawa balik untuk dia nak kenalkan dengan penduduk Mekah. Rasulullah SAW dalam satu hadis yang sahih riwayat Bukhari, Nabi kata, aku melihat satu hari nanti, Nabi nampak Amru bin Luhai ini dia di dalam neraka sedang mengheret patung-patung dia, kata Rasulullah SAW. Kemudian Amru bin Luhai ini dia bawa balik patung tersebut, iaitu patung Hubal. Lalu dibawa ke Mekah dan diperkenalkan kepada penduduk-penduduk Mekah. Jadi penduduk-penduduk Mekah ni nampak, dia melihat patung tersebut. Kemudian Amru bin Luhai ni kata, di Syam mereka menyembah patung ini, dan aku melihat ini adalah sesuatu perkara yang baik. Sebab apa? Sebab Amru bin Luhai ini dia ada pengetahuan, dia ada ilmu. Dia kata kebanyakan para nabi dan rasul datang daripada Syam. Mana kita lihat 25 rasul itu, 8 ke 9 orang daripada 25 rasul itu datangnya daripada Syam. Jadi Amru bin Luhai ini kata, takkanlah mereka membuat sesuatu perkara yang salah. Maksudnya dia kata, ini negara Syam. Negara Syam ini banyak para nabi dan para rasul, dan banyak juga kitab yang diturunkan daripada bumi ini. Mana mungkin mereka melakukan kesalahan ataupun membuat sesuatu perkara yang salah daripada agama. Jadi dia bawa balik patung ini, dia bagi tahu kepada orang-orang Mekah untuk sembah patung tersebut. Dan dikhabarkan juga Amru bin Luhai ini dalam riwayat yang lain, dia berkebolehan untuk melihat jin. Dan jin ini memberitahu kepada Amru bin Luhai bahawa sesungguhnya ada banyak patung-patung peninggalan daripada kaum Nuh. Jin ini bagi tahu bahawa sesungguhnya ada tertanam di kawasan Jeddah ini, di kawasan Mekah ini, kawasan Arab Saudi ini, nama Jeddah ini, ada tertanam berhala-berhala kaum Nuh. Pergi korek, gali, ambil patung tersebut. Apa nama patung-patung itu? Wad, Suwa, Yahus, Yahuk dan Nasr. Dia kalau patung ni lagi lama patung tu,
lagi banyak iblis dan jin yang duduk dekat patung tersebut. Maksudnya dia punya kekuatan dia tu hebat. Sebab apa? Dia adalah patung yang lama, lagi lama pada zaman Nabi Nuh. Digalilah oleh Amru bin Luhai ini dan dibawa ke Tihamah. Dan ketika musim haji tiba, berhala-berhala ini diserahkan kepada orang Mekah. Inilah sejarah di mana tersebarnya ajaran, iaitu penyembahan berhala, al-wasaniyah, agama penyembahan berhala. Mereka menyembah berhala. Macam mana boleh tersebar agama menyembah berhala ini apabila orang-orang Mekah ini, orang-orang daripada Arab ini, semenanjung Hijaz ini, mereka akan melaksanakan haji. Haji dah ada dah sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang daripada semenanjung tanah Arab, daripada Yaman ke, daripada Syam ke, mereka akan datang ke Mekah untuk melaksanakan haji. Jadi bila melaksanakan haji, mereka nampak pada tahun tersebut, ini ada benda baru. Ada benda baru, iaitu berhala. Diletakkan berhala-berhala. Adakah mereka mensyirikkan ataupun meninggalkan ajaran agama Nabi Ibrahim? Mereka tidak mensyirikkan, tapi mereka mula-mula mereka menggunakan berhala ini sebagai pengantara. Pengantara maksudnya nak minta dengan Allah melalui berhala. Ada berhala rezeki, ada berhala nak bagi berjaya, ada berhala yang nak boleh bagi kalau nak perang, dia boleh bagi menang dalam peperangan. Ada berhala nak bagi zuriat, macam-macam berhala. Dan pada ketika itulah apa yang mereka buat, mereka telah mensyirikkan. Apa yang mereka buat, mereka berdiri di sekeliling berhala berlama-lama, kemudian mereka menyungkurkan badan mereka untuk meminta kepada berhala tersebut. Maksudnya kalau mereka sa'i, mereka akan letak berhala. Bila lalu di hadapan berhala ini, orang-orang Arab ini dia akan menunduk hormat kepada berhala. Mula-mula mereka tunduk sahaja. Dah lama kelamaan mereka sujud dan menyembah berhala tersebut. Selain itu mereka juga mengada-adakan ajaran yang tidak ada. Maksudnya kalau mereka tawaf, mereka akan menanggalkan pakaian baju mereka. Maksudnya telanjang. Tawaf dalam keadaan telanjang. Mereka menganggap apa yang dibawa oleh Amru bin Luhai ini adalah bid'ah hasanah. Dia anggap ini adalah perkara yang baik. Dan ia bukanlah satu perubahan yang dilakukan terhadap agama Nabi Ibrahim. Dan amalan tersebut direka-reka sebagai pengantara antara mereka dengan Allah. Sebab itu kalau Rasulullah SAW ditanya oleh Allah, wahai Muhammad, kalau kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan bumi ini, alam ini, mereka akan menjawab Allah. Cuma mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil berhala sebagai pengantara. Selain daripada Amru bin Luhai ini, dia bawa berhala tersebut di dalam Kaabah, dan juga di sekeliling Kaabah juga diletakkan berhala. Nanti bila Rasulullah SAW dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, Nabi bersama dengan para sahabat mengeluarkan semua berhala tersebut yang hampir 300 lebih di Kaabah dan dalam Kaabah sahaja. Dikeluarkan, dihancurkan dan dibakarkan kesemua berhala tersebut apabila Rasulullah SAW dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Amru bin Luhai ini dia minta orang supaya menyembah berhala tersebut. Antara alasan dia adalah Amru bin Luhai ini kata, macam saya katakan tadi, Syam ini adalah
bumi yang di mana turunnya para nabi dan para rasul. Dekat situ dia fikir bahawasanya apa-apa sahajalah orang buat dekat Syam ni, selain daripada barang-barang berharga, barang-barang perniagaan, nak dapatkan sesuatu benda yang berkualiti, haruslah dapat di Syam. Selain itu juga dia tengok apa-apa sahaja amalan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang berada di Syam ini dianggap sesuatu yang baik. Sebab itu alasan dia. Dia kata dia melihat bahawasanya menyembah berhala ini adalah satu perkara yang baik, lalu dibawalah berhala. Mula-mula satu, kemudian bertambah sampailah orang-orang yang melaksanakan haji. Orang yang melaksanakan haji ni bekah, diberikan berhala. Kabilah sekian ambil berhala ni, bawa balik ke negara kamu untuk disembah. Dibuatkan rumah berhala dan diletakkanlah berhala di situ untuk disembah. Mereka mensyirikkan, mereka tidak meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim secara total, tapi mereka menyelewengkan dengan menggunakan berhala-berhala ini sebagai pengantara. Mula-mula pengantara, lama kelamaan mereka memang menyembah berhala tersebut dan minta apa-apa sahaja permintaan ataupun doa mereka kepada berhala tersebut. Sehinggalah Amr bin Luhai ini diberikan kelebihan di mana jin-jin memberitahu kepada Amr bin Luhai ini bahawasanya dekat Arab ini kita ada berhala yang lagi hebat. Di mana? Di Jeddah. Galilah di situ, disitulah beradanya ataupun disitulah tertanamnya berhala kaum Nabi Nuh. Mana berhala ini tertimbus dalam peristiwa banjir besar ketika Nabi Nuh membina bahtera, di mana tak ada orang pun yang akan selamat daripada banjir tersebut. Duduklah di bahagian bukit ataupun gunung yang tinggi. Orang yang selamat hanyalah orang yang bersama dengan Nabi Nuh. Sebab tu apabila anak Nabi Nuh sendiri, Nabi Nuh minta kepada anak dia, wahai anakku sayang, naiklah bersama dengan ayah dalam bahtera ini, nescaya kamu akan selamat. Sebab apa? Tak ada yang selamat pada hari ini selain mereka mengikuti Nabi dia. Jadi anak Nabi Ibrahim ni dia tak beriman. Dia kata tak apa ayah pergilah bersama dengan bahtera ini. Alung sebagai contoh, Alung akan pergi cari gunung ataupun bukit yang tinggi untuk berlindung di situ. Maka pada ketika itu anak Nabi Nuh ini meninggal ataupun mati dalam peristiwa banjir besar tersebut. Jadi berhala ini tertanam, terkambus. Dan Amr bin Luhai inilah, dialah yang pergi gali balik. Dia yang pergi gali balik, ambil semula berhala yang tertanam tersebut. Antara berhala-berhala tersebut adalah berhala-berhala yang saya sebutkan tadi, Wad, Suwa, Yahuz, Ya'ub dan Nasr. Inilah berhala-berhala. Lagi lama berhala tersebut, lagi orang kata apa, lagi power dia punya, iblis dia, jin dia dalam tu. Jadi diberilah kepada orang-orang yang datang buat haji untuk disembah. Maka daripada situlah tersebarnya ajaran penyembahan berhala secara besar-besaran di semenanjung tanah Arab, khususnya kepada orang-orang Arab. Mana Arab ini mereka mula menyembah berhala. Antaranya yang paling tua, berhala yang paling tua, Manat. Patung itu adalah patung untuk kaum Huzail dan Khuza'ah yang terletak di Mushallal. Ini antara patung-patung yang hebat ni. Dia akan letakkan di kawasan-kawasan tertentu. Antaranya Lat. Al-Lat diletakkan di Taif bagi kaum Thaqif. Bagi kaum Thaqif yang terletak di bahagian kiri menara Masjid Taif. Berhala-berhala besar ini diletakkan di daerah-daerah tertentu untuk disembah oleh pengikut-pengikut ajaran yang dibawa oleh siapa dia? Amr bin Luhai. Antara amalan-amalan orang-orang
sebelum kelahiran ataupun sebelum datangnya Islam. Antaranya mereka, selain daripada mereka menyelewengkan ajaran Nabi Ibrahim, mereka telah melaksanakan ataupun suka kepada tilik nasib. Apa mereka tilik nasib? Antaranya mereka melakukan istiqsam, iaitu mengundi nasib. Mengundi nasib terdiri daripada 3 batang anak panah yang diletakkan di dalam bekas. Ada 3 batang anak panah, satu tertulis ya, ataupun yang kedua tidak, ataupun yang terakhir kosong. Dia undilah. Contoh kalau dia nak pergi berdagang pada tahun tersebut, boleh ke tak boleh. Jadi dia akan ambillah satu bekas, dalamnya ada 3 batang anak panah, dikocok-kocok, kemudian diambil. Kalau dah ya, maksudnya bolehlah. Tapi kalau kosong, maksudnya dia kena undi lagi, kena tilik lagi untuk nak dapatkan keputusan tersebut. Itulah yang dilaksanakan oleh orang-orang Arab. Nak cerita tadi penyembahan berhala tadi, punyalah teruk. Kalau mereka tak ada berhala, mereka akan ambil mana-mana batu yang cantik. Mana-mana batu dekat tepi jalan ke dekat Arab itu, mereka akan dapat batu yang cantik, yang nampak menarik. Dia akan bawa batu tersebut untuk pergi mana-mana mereka musafir, nak pergi berdagang ke, nak pergi bawa barang untuk berniaga ke, dia akan bawa batu tersebut untuk disembah. Punyalah mula-mula mereka menggunakan berhala ini sebagai pengantaraan, lalu mereka menyembah berhala, dan sampai satu tahap tak ada berhala, mereka mencari batu-batu yang kelihatan menarik untuk diambil dan disembah. Itulah suatu ketika dahulu mana kita nak tahu bahawasanya, di mana kita tahu bahawasanya di mana permulaan asalnya mereka ini menyembah berhala. Maksudnya bukanlah daripada dulu mereka menyembah berhala. Dahulu mereka memang mengamalkan ajaran Nabi Ibrahim, syariat Nabi Ibrahim. Cuma pada suatu keadaan, satu zaman, Amr bin Luhai ini yang terkenal di Mekah dengan kebijaksanaan, dengan orang pun respect dia, orang pun hormat dia, kata-kata dia akan diterima oleh orang-orang Mekah. Dan dia ni pun orang baik, tuan-tuan. Orang baik, orang bersedekah, orang suka. Jadi takkanlah Amr bin Luhai ini dia nak buat sesuatu perkara yang buruk. Jadi apa sahaja yang dibawa oleh Amr bin Luhai, dia pergi ke Syam, dia nampak ada berhala yang cantik, yang hebat, dia bawa balik. Dia bawa balik ke Mekah, diperkenalkan kepada orang-orang Mekah, inilah berhala yang mana saya lihat di Syam itu mereka menyembah, inilah. Dan aku melihat bahawasanya ini adalah perkara yang baik, nampak baik, nampak bagus. Jadi kita sembah berhala ini, kita gunakan berhala ini. Jadi orang-orang Mekah yang menganggap Amr bin Luhai ini sebagai ikon, dia ikut kata-kata Amr bin Luhai. Daripada situlah tersebarnya ajaran penyembahan berhala. Bukan sahaja di Mekah, apabila orang-orang yang nak buat haji, orang-orang yang nak ziarah melaksanakan haji di Mekah, nampak ini adalah sesuatu perkara yang baru. Orang-orang luar pula bila datang ke Mekah, nampak ini adalah Mekah. Mereka ini diberikan amanah untuk menjaga Kaabah. Takkanlah mereka nak buat sesuatu perkara yang salah. Jadi orang-orang Arab luar pun turut sama menyembah berhala. Selain daripada itu, orang-orang Arab jahiliah sebelum kelahiran Rasulullah ataupun dalam peristiwa kenabian, mereka suka menilik nasib. Nak buat apa pun tilik nasib. Nak pergi tahun ni kita nak berniaga, tilik nasib dulu, boleh ke tak boleh. Kalau boleh, baru kita buat. Dengan cara apa? Mereka menggunakan batang-batang anak panah, lalu mengundi apa keputusan yang wajar mereka lakukan. Itu antara budaya-budaya orang-orang Arab sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selain daripada itu, kita akan lihat juga bagaimana orang-orang Arab,
Ini permulaan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengarang kitab kita dia mulakan dengan banyak kisah. Banyak kisah berkenaan dengan sejarah orang Arab, bagaimana sosial mereka, politik mereka, bangsa Arab ini sebelum kelahiran Rasulullah, bagaimana agama dia, kemudian apa yang mereka suka, betul ke mereka ini membunuh anak-anak ataupun membunuh bayi-bayi wanita. Semuanya kita akan tengok di dalam sirah, di mana orang-orang Arab ini kalaulah dalam isu perkahwinan sekalipun, yang berkuasa membuat keputusan adalah lelaki. Maksudnya si perwanita itu dia tidak mempunyai hak mutlak untuk nak menentukan siapa lelaki yang akan dia kahwini. Maksudnya kalau dia ada wali, ahli keluarga dia setuju untuk nak kahwinkan si anak ini dengan anak kepada keluarga sekian, maksudnya anak itu tak dapatlah menentang, mereka akan taat terus kepada si ayah itu. Kemudian dalam isu-isu seperti keputusan sekalipun, semuanya terletak kepada orang-orang lelaki semata-mata. Dan mereka juga menggunakan ataupun beramal dengan amalan lain, iaitu menyucikan Bahirah, Saibah, Wasilah dan Hami. Apa dia? Kita tengok hari ini Bahirah di mana susunya dilarang untuk pemujaan. Mana-mana lembu betina yang melahirkan kelahiran pertama bersama dengan unta jantan, dan kelahiran itu direct terus menerus, unta jantan, maka lembu ini akan diberikan hak istimewa. Maksudnya tak boleh dibiarkan di Mekah berkeliaran, tak boleh diganggu, tak boleh disembelih, tak boleh dibunuh, dan tidak boleh diambil susunya. Yang boleh, kita boleh puja dia. Kita boleh memuja kepada lembu binatang tersebut. Dan setelah itu lahir lagi betina, mereka akan menolaknya sebagai pemujaan. Kalau lahir terus daripada lembu tersebut jantina yang lain, maka mereka akan hentikan pemujaan kepada lembu-lembu tersebut. Dan selain itu mereka juga ada korban. Ada korban syariat Nabi Ibrahim, ada korban. Bezanya mereka akan melaksanakan korban, dan korban itu dihadiahkan kepada berhala-berhala. Maksudnya dibiarkan begitu dalam keadaan busuk untuk dihadiahkan kepada berhala-berhala di sekitar Mekah yang mereka puja tersebut. Ini antara beberapa ajaran ataupun menjadi kebiasaan orang-orang Arab di Mekah pada ketika itu. Mereka menyembah berhala, iaitu ajaran yang diada-adakan oleh siapa? Oleh seorang lelaki, iaitu Amr bin Luhai, yang mana Rasulullah SAW nampak sendiri dalam hadis yang sahih. Nabi bagi tahu, aku melihat Amr bin Luhai ini nanti di dalam neraka, dia mengheret berhala dia. Kita tak tahu betapa berat yang nak ditanggung oleh Amr bin Luhai ini. Amr bin Luhai ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. InsyaAllah pada pertemuan yang seterusnya kita akan masuk berkaitan dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita habis dah pengenalan berkenaan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak baca dah kabilah-kabilah ni sebab apa? Kalau baca dia akan jadi lena nanti. Sebab kalau yang saya lihat di sini pun ada hampir 15 ke 20 kabilah. Dia nak cerita nanti kabilah ini duduk di mana, bagaimana keluarga dia. Jadi cukup dengan kita mengetahui bahawasanya sirah ini bermula di Mekah. Pengarang kitab kita pun dah tengok dah macam kenapa dipilih Mekah.
Bagaimana permulaan Mekah, kita dah tengok dah sirah Nabi Ibrahim pada pertemuan yang terdahulu. Dan di Mekah inilah jalur keturunan Nabi Ismail lahir daripada situ Adnan. Daripada Adnan inilah akan melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita dah lihat juga pada hari ini sejarah penyembahan berhala daripada orang-orang Mekah. Mereka tidaklah sebenarnya menyembah berhala pada permulaannya, tapi berhala ini telah dibawa oleh seorang daripada penduduk Mekah yang dihormati, yang disegani, yang diikut cakap dia. Siapa dia? Amr bin Luhai. Dialah yang mula membawa berhala. Daripada situlah bermulanya penyembahan berhala. Asalnya mereka menggunakan berhala ini sebagai pengantaraan untuk berdoa, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya mereka terus menyembah berhala itu secara konsisten dalam keadaan mereka menyelewengkan ajaran Nabi Ibrahim, dalam keadaan sa'i, dalam keadaan tawaf. Mereka meletakkan berhala-berhala di kawasan ini. Apabila lalu mereka akan menunduk-nundukkan kepala mereka dan akhirnya terus menyembah berhala. Bukan sekadar itu sahaja, mereka juga suka dengan aktiviti menilik nasib. Menilik nasib, apa-apa saja keputusan besar yang mereka nak lakukan, mereka akan menilik. Mereka takkan buat keputusan sendiri. Mereka akan menggunakan batang-batang panah yang mana tertulis di situ keputusan sama ada boleh buat ataupun tak boleh buat. Kemudian mereka juga, orang-orang Quraisy ini, keputusan mutlak hanya diberikan kepada orang-orang lelaki. Dan setiap orang-orang lelaki tersebut untuk nak mendapat tempat, dia mestilah terkenal, di mana wanita-wanita Mekah Arab akan sentiasa menyebut-nyebut nama lelaki tersebut. Barulah lelaki ini diangkat sebagai orang yang hebat ataupun orang yang terkenal. Begitulah suasana secara ringkasnya berkaitan dengan bangsa Arab, orang-orang Mekah sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu dulu. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan lihat jalur keturunan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga apa yang kita dengar pada hari ini, kita mempelajari sirah ini, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan bibit cinta kita terhadap Nabi kita. Bukan sekadar hanya di bibir semata-mata, tapi rasa cinta itu hadir dalam diri kita. Asbab kita mengetahui Nabi kita, kita mengambil kisah perjalanan hidup Nabi kita, barulah hadir rasa cinta. Saya mengambil pendekatan di mana untuk kita nak sayang dengan Nabi, kena baca sirah Nabi, kena tahu kehidupan Nabi. Barulah kita tahu, oh begini rupanya Nabi kita, oh begini rupanya Nabi membesar, macam ni rupanya Islam datang, macam ni susahnya Rasulullah berdakwah. Baru kita tahu. Supaya apa? Supaya kita tidak tertipu dengan sebahagian orang yang di mana dia menyatakan cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tindak tanduk dia tidak mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dah pernah cerita dah pada tuan-tuan, di mana suatu ketika kita digemparkan dengan peristiwa orang menghina Nabi. Bukan dekat luar negara, dalam negara kita orang hina Nabi, kemudian tular. Apabila tular, orang yang menyebut cinta dengan Nabi ni, dengan kesungguhan hati dia, dia cari lelaki tersebut, dia belasah lelaki tersebut, dia maki lelaki tersebut, dia mencarut dengan lelaki tersebut. Adakah ini cara kita menunjukkan rasa cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah ini cara dia? Sirah dah tunjukkan segala-galanya. Sirah Rasulullah ni dah ceritakan segala-galanya. Apabila kita belajar sirah, kita tahu tindak tanduk itu betul ke ataupun salah. Saya pernah cerita dah kisah seorang Yahudi di mana dia kutuk Nabi, dia tuduh Nabi. Ketika itu Sayyidina Umar ada di sebelah. Wahai Rasulullah, izinkan saya pancung lelaki ini. Nabi tak buat pun. Sepatutnya apa? Sepatutnya wahai Umar, silalah pancung lelaki ini.
Tapi Rasulullah tidak melakukan perkara tersebut. Apa yang Nabi buat? Nabi kata, wahai Umar, kamu dah takut-takutkan dia. Sepatutnya kamu menegur aku untuk membayar hutang dengan lebih baik. Sedangkan apa yang Yahudi itu sebut hanyalah fitnah semata-mata. Fitnah semata-mata. Apa yang kita perlu buat? Tengok cara Nabi. Nabi berdakwah dengan akhlak, dengan kebaikan. Walaupun Nabi tahu itu adalah perkara yang salah. Sebab apa? Waktu bayar hutang itu belum pun sampai, tapi Yahudi itu dah minta dah dengan Nabi, tuduh Nabi satu, tak menepati janji, tuduh keturunan Nabi, mencedera, cekak leher Nabi. Banyak perkara yang dia buat di situ yang menghina Nabi. Tapi Nabi tak buat pun perkara-perkara yang seperti yang kita lakukan pada hari ini terhadap orang-orang yang menghina Rasulullah SAW. Nabi berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sebab itulah si Yahudi tadi itu tadi yang sepatutnya dia nak memuji saja tanda-tanda kerasulan Nabi, dan dia terus bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan betullah bahawasanya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Jadi bila kita baca sirah, banyak dalam tindak tanduk sirah ini kita dapat tengok pengajaran. Antaranya yang terakhir, suatu ketika dahulu kita PKP. Bila PKP, masjid tutup yang boleh imam dengan Bilal sahaja. Orang pun bersuara, inilah tanda-tanda kiamat, inilah apa nak jadi dengan pemimpin. Patutnya waktu Covid inilah kita kena buat banyak solat jemaah. Bila kita baca sirah tuan-tuan, apabila kita tengok nanti, kita akan sampai dalam tajuk bila Rasulullah SAW melaksanakan solat Jumaat yang pertama. Solat Jumaat yang pertama dalam peristiwa hijrah. Solat Jumaat ni dah ada dah, tapi Nabi tak laksanakan di Mekah. Sebab apa? Melihat kondisi Mekah pada ketika itu. Nak solat macam mana tuan-tuan? Baca Quran pun kena tangkap, kena penjara, kena bunuh. Jadi bila kita melihat sirah, kita tengok dalam sesuatu keadaan di mana keadaan tersebut dia punya kemaslahatan, demi nak menjaga kemaslahatan itu yang lebih baik, maka ikutlah tuntutan tersebut, di mana semua itu para ulama kita, para mufti kita semua dah berbincang. Mereka lah yang lebih arif dalam memberi fatwa ataupun membuat keputusan kepada kita. Maka kita sebagai orang yang berada di bawah ini, kita mengikut sahaja. Sebab apa? Mereka telah bermesyuarat, mufti-mufti telah bermesyuarat mengeluarkan perkara yang patut ataupun perkara yang tidak patut dilaksanakan demi menjaga kemaslahatan pada ketika itu. Maka tuntutannya kita ikutlah sebagai pengajaran. Jadi itulah salah satu sebab kita mempelajari sirah, supaya kita dapat lihat apa orang-orang terdahulu, para sahabat terdahulu buat, dan apa yang mereka lakukan, apa yang Rasulullah buat sebagai pengajaran buat kita, umat yang telah ditinggalkan 1400 tahun lebih ini. Moga-moga ianya mendatangkan manfaat buat kita. Jadi sekadar itu dulu. Yang baik datang dari Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Moga-moga Allah menghimpunkan kita di mahsyar nanti bersama dengan ikon yang paling kita sayangi, pemimpin yang paling kita cintai, yang tiada tolak bandingnya, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sibukkan kami dengan urusan akhirat, jangan sibukkan kami dengan urusan-urusan dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, solat kami, puasa kami, zikir kami, bacaan Quran kami sebagai pahala di sisi-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah sakaratul maut kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kubur kami sebagai taman syurga,
Jangan jadikan kubur kami sebagai lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami, ya Allah. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami. Jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hisablah kami dengan sempurna, ya Allah. Permudahkanlah proses timbangan amalan kami di mahsyar nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum.